Okey dah. Kan? Right. Dah Okey. Silakan, Dek. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam mana suntikan semangat daripada Ustaz Izzat tadi? Apa perasaan? Semangat 100,000 Ha. Apa perasaan? Apa dalam apa kita rasa? Berdebar ke? Kita rasa macam oh Sabar iya nak ke? lari. Tak sabar nak jumpa orang ke? Ataupun iya ke kiraan ni kan? Wow. Baik cakap itu, Dek. So apa kita rasa? Okay. So kalau saya masa first Ustaz Izzat bagi tahu tu, saya rasa macam wow. Betul, Dek. Mak pun wow dia kata. Wow. Kan sebenarnya sebab masa Kak Ina ni honestly lah, masa Kak Ina cerita plan Greenzy memang betul dalam kepala ni terdetik kalau macam seorang okay, nak beli 3 Greenzy setiap bulan kan? Macam tak habis. Nak buat jam ke apa duk fikirlah hati. Nak pergi cepat habis kan? Tapi bila Ustaz Izzat cerita plan lactoberry, saya rasa macam, kenapa saya rasa wow? Sebab boleh habis kotak sekejap je. Sebab saya sendiri boleh habis 5 kotak dalam satu hari. So bayangkan kalaulah semua orang habiskan 5 kotak macam saya, kan? Dalam 4 bulan, Jadi gold diamond, Dek. adakah tak, kalau sekotak pun dah go diamond. Kalau 5 kotak macam saya habiskan satu hari, agak-agak macam mana? So fikirlah sendiri. So last week dah betul-betul cerita pasal lactoberry, this week cerita plan. Jadi siapa yang tak tahu nak gerak lagi tak tahulah kan. Tak tahulah. So semuanya atas diri kita. Jalan dah ada. Okey. Sampan dah, kita kata sampan dah di air, dayung dah di tangan. So ikutlah nak kayuh kok mana. Macam tu. Ghostan kan kat depan. Nak ghostan kan nak kot depan. Alright. Okey. So lagi setengah jam. Yeah. So tajuk saya hari ni, okey, tadi kita cerita nak buat bisnes ke, nak jadi go diamond kan. Tapi kalau tak sihat, macam mana kita nak gerak kan? Kita mesti nak sihat juga. Kita mesti nak sihat untuk kita gerak. Okey. Alright, tajuk saya ni bagaimana nak sihat dan terus sihat tanpa ubat. Okey, saya cuba percepatkan sehingga setengah jam. Alright. Tak bergerak. Sekejap. Kenapa tak bergerak? Sekejap Ni kena panggil assistant sekejap. Tunggu saya. Sekejap. Okey, hari ni tajuk saya ni saya bahagikan kepada 4 section. Okey, satu saya nak cerita tentang realiti penyakit yang kita kena tahu sekarang ni. Okey, dan yang kedua bagaimana kita jatuh sakit. Dan kita dah tahu realiti macam mana kita dapat penyakit-penyakit tu. Bila dah sakit mesti ada penyelesaiannya. Okey, dan yang keempat tu macam mana kita nak sihat secara optimum. So kita pergi yang pertama dulu. Okey, realiti penyakit sebenar. Ini Malaysian Unhealthy. Okey, ini data-data ni sebenarnya saya dapat daripada NHMS. Ini adalah Institut Kesihatan Umum Malaysia yang buat kajian tentang penyakit tidak berjangkit. Kajian ini dibuat pada tahun 2015. Okey, pada tahun 2015, dapatan daripada kajian tu adalah sebanyak 17.5% rakyat Malaysia ni ada diabetik. Lebih kurang 3.5 juta lah. Okay. And then 30.3% rakyat Malaysia ada hypertension. Darah tinggi. Iaitu 6.1 juta. Tinggi tu.
Lepas tu hyperkolesterolemia ni maksudnya kolesterol tinggi lah. Okey, 47.7% bersamaan dengan 96 juta. And then obesity 47.7%, 8.9 juta. Okey, so ini data-data yang dikeluarkan pada tahun 2015. Selepas kita tengok apa jadi selepas 4 tahun. Sebab kajian ini dibuat setiap 4 tahun sekali. So dia and depends kepada keadaan juga, dan mungkin dia boleh jadi 2 tahun sekali, depends kepada keadaan semasa negara kita lah. Okay. So pada tahun 2019, macam mana lonjakan penyakit kita? Keadaan kesihatan rakyat Malaysia. Tengok darah tinggi meningkat kepada 6.4 juta. Kolesterol tinggi ada sedikit penurunan tapi masih lagi tinggi 8.1 juta. Obesity pun meningkat 50.5%. Maksudnya hampir separuh daripada rakyat Malaysia ini overweight dan obesity. And then diabetik 18.3 pun meningkat, dan yang paling orang kata apa membimbangkan kita adalah tentang kesihatan anak-anak kita, di mana pada tahun 2019 tu sebanyak 424,000 kanak-kanak yang berumur 5 hingga 15 tahun mengalami masalah kesihatan mental. Sangat tinggi. Okey. Dan dikatakan setiap tahun angka ini meningkat, terutama selepas COVID. So kita tengok lagi stroke. Pada tahun 2006 kita kata 52,000 sahaja rakyat kita, lebih kurang 52,000 sahaja yang kena stroke. Okey, ataupun sekurang-kurangnya 6 orang setiap jam yang kena serangan jantung. Okey. Tapi cuba tengok pada tahun 2015. Pada tahun 2015, kes baharu setiap tahun meningkat 50,000 setahun. Maksudnya, peningkatan kes-kes kesihatan di negara kita ni sangat tinggi. Dan tadi 6 orang setiap hari. So pada tahun 2015 tu, setiap 6 saat, bayangkan setiap 6 saat akan ada satu kes kematian akibat stroke ataupun serangan jantung. So sangat tinggi dan sangat membimbangkan. Kalau tengok diabetik kita pun daripada 2011 tu memang terus meningkat. Kan? So adakah ini satu kita panggil keadaan yang biasa ataupun yang kita rasa macam tak apa, biasa-biasa je ni, kan? Jadi kita kena sedar bahawa negara kita ni menuju kepada unhealthy, kita menuju kepada unhealthy living sebenarnya bila keadaan ini berlaku. Dan kalau tengok kat sini kan, ini paper ni keluar pada tahun 2011, di mana Dr. Abdul Kadir ni kata kajian menunjukkan ini kajian yang sama oleh NHMS pada tahun 2011. Dia kata 12% rakyat Malaysia berusia antara 18 hingga 60 tahun berhadapan pelbagai jenis pesakit mental. Maksudnya, pada tahun 2019 tu, boleh dikatakan hanya yang berumur 18 hingga 60 sahaja yang ada masalah mental ni. Mungkin yang kanak-kanak pun ada, tapi tak tinggi macam sekarang. Okey? Dan dia memang dia bagi tahu juga pada tahun 2011 tu memang meningkat dia punya masalah ni. So kalau kita tengok kat sini isu kesihatan mental di Malaysia semakin membimbangkan. 13 April 2023. Apa yang berlaku? NHMS pada 2015 dia kata 1/3 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas berdepan isu mental. Okey, pada tahun 2011 kita tengok yang berusia 18 tahun ke atas. Pada tahun 2015 16 tahun ke atas.
2019, KKM merekodkan 2.3% dewasa dan 9.5% kanak-kanak berumur 10 hingga 15 tahun mengalami masalah mental. Dan KKM juga anjurkan peratusannya terus meningkat. Okey, 2015, 16 tahun ke atas. 2019, 10 tahun ke atas. Bayangkan, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi. Adakah akan dilahirkan anak-anak kita tu lahir-lahir je terus ada masalah mental? Kenapa benda ni berlaku? Macam mana ia berlaku? Okey? Apa lagi? Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia, dia kata peningkatan tu 5 kali ganda bagi tahun 2022. Tahun lepas. Bayangkan daripada 2019 tu dia naik 5 kali ganda berbanding tahun 2020. Maksudnya 2020 nak ke 2022 tu dia naik 5 kali ganda. Itu baru setahun. Okey. Dan ini adalah saya ambil daripada sumber berita harian pada 10 Oktober 2022. UNICEF turut merekodkan 12.3% remaja 10 hingga 17 tahun yang mendiami projek perumahan PPR di Lembah Kelang mengalami masalah kesihatan mental dan cenderung untuk membunuh diri. Nampak tak kesihatan sekarang? Itu baru tu dah. Hampir, ya ini baru. Ini Harian Metro bulan Mac 2023. UNICEF, kajian UNICEF dia kata. Okey. 10 hingga 7 umur 10 hingga 17 tahun. Okey, tadi saya baru sembang dengan adik, dia kata apa? Dia kata dia ada kawan yang kaunselor, dia kata budak-budak sekarang, budak-budak sekolah rendah pun sekarang ini kalau girlfriend lah, sekarang kan budak sekolah rendah pun dah ada boyfriend girlfriend. Kalau girlfriend tak reply WhatsApp pun nak bunuh diri. Bayangkan betapa teruknya keadaan kesihatan rakyat kita dan anak-anak kita. Okey. Okey, Jun. Allah, sorry. Mana dia? Okey. So, pada 18 Jun 2022 ni, Setiausaha Agung PBB dia kata apa? Hampir 1 bilion penduduk dunia ni mengalami masalah mental. So, kita dikelilingi oleh orang yang mengalami masalah mental. Jadi, mungkin dalam rumah kita pun ada. Kenapa saya cerita data-data ini? Sebab mungkin dalam rumah kita, sebelah kita, kan, jiran kita yang ada masalah ni. Jadi, bertanyalah khabar kepada jiran-jiran kita dan mungkin kita ada solusi untuk membantu rakan-rakan kita. Okey? Okey. So, sebenarnya, kenapa keadaan ini berlaku? Kenapa keadaan ini berlaku? Sebab tu pada tahun 1998, Profesor Dr. Osman Ali dia kata apa? Peralihan kesihatan, perkembangan dan iktibar. Dia kata disebabkan pemodenan dan kemajuan industri, penyakit yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sekarang telah beralih daripada jenis yang berjangkit kepada penyakit berbentuk degeneratif. Okey. Apa dia penyakit degeneratif tu? Penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang tubuh badan kita cipta sendiri penyakit tu. Ini lagi bahaya. Sebab apa? Kalau penyakit berjangkit, trend dia tu, pakar-pakar dah tahu trend dia. Macam mana penyakit tu, penjangkitan itu berlaku. Contoh denggi kan. Macam mana jangkitan tu berlaku semua. So dia dah ada, kalau dulu dia dah ada ubat ke vaksin ke apa ke yang dulu. Okey, masa kita tak faham kesihatan. Dan sekarang penyakit itu dicipta oleh badan kita sendiri. Contoh saya kata, contoh kencing manis. Mungkin CA dan CB dapat penyakit kencing manis, tapi cara dia dapat kencing manis itu mungkin ataupun jenis kencing manis itu mungkin tak sama. Sebab apa? Sebab badan CA membentuk kencing manis itu begini pattern dia. CB membentuk kencing manis itu begini pattern dia. Jadi sebab itulah kalau kita pergi ambil ubat, pergi seminggu tak ada kesan, doktor akan tukar. Tapi sampai bila?
Sampai bila keadaan tu kita nak lalui. That's why kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Okay, kita sangat-sangat kena bersyukurlah sebab kita diberi satu pendedahan ilmu yang sangat hebat sebenarnya, yang sangat hebat. Okey. Bagaimana kita jatuh sakit pula? Tadi kita dah tahu dah penyakit tu, ya Allah, sangat membimbangkan. Jadi macam mana kita jatuh sakit sebenarnya? Adakah tiba-tiba kita sakit ataupun macam mana? Okey, jom kita tengok. Okey, kalau bagi kita lah orang-orang Shuanghu ni, macam mana kita sakit? Pada kita hanya ada dua cara lah, iaitu badan kita kurang nutrisi dan toksin banyak. Betul tak? Inilah dua keadaan macam mana kita jatuh sakit. Okay. Cuba tengok. Okey. Toksin, kita kata toksin. Apa toksin ni? Cuba kita tengok. Kita dikelilingi oleh kehidupan yang sangat bertoksik. So, kalau tengok kat sini, ini adalah kimia. Daripada makanan kita ada kimia, bahan-bahan pencuci kita semua ada chemical. Okey. Stres. Sekarang ni cuba tengok. Memang ya Allah, jangan kata kalau dulu orang kata kerja cikgu kerja yang paling bahagia, tapi sekarang tak dah. Dengan keadaan budak-budak yang tadi kan statistik 10 daripada 10 tahun pun dah ada masalah mental. Macam mana cikgu-cikgu ni nak uruskan anak-anak ni? Kan? So kerja macam-macam sekarang ni permintaan. So stres ni juga stres ni juga adalah sumber yang menyebabkan kita jatuh sakit. Okey? Radiasi. Anak-anak sekarang, okey? Menangis je mak ayah bagi phone. Menangis je mak ayah bagi phone. Mengamuk je mak ayah bagi phone. Daripada umur 2 tahun dah pandai. Umur setahun pun jari telunjuk tu dah lentik dah nak apa? Nak scroll. Nak keh tu. Umur setahun jari lentik dah. Jari telunjuk. Kita kalau dulu jari telunjuk lentik ni nak tahiyat kan? Budak-budak lah ni setahun dah lentik dah. Jangan esok keluar-keluar daripada apa? Lahir-lahir pun mak tu jari telunjuk. Duk tunjuk. Kita tak mau macam tu. Boleh jadi apa? Kan? Boleh jadi apa? Sebab apa? Daripada dalam perut lagi mak dia duk keh. Kan? Mak dia duk keh dah. Duk tengok nama, duk tengok apa semua kan. So dia pun duk tengok. Dia nampak sebenarnya. Kan? Dia tahu kita cakap apa kan? Sehingga dia dah tak pandai nak berkawan dengan sepupu-sepupunya. Ya sekarang ni. Jadi sebenarnya keadaan-keadaan ini sangat membimbangkan. Kan? Betul tak? Sebab tu tadi Profesor Osman Ali kata apa? Perkembangan industri. Okey? Teknologi. Sekarang ni kalau tengok teknologi, Masya Allah. Kan? Bagi orang yang tak faham, dia akan kata, wah bestnya. Kan? Wah bestnya. Sekarang ni phone tak payah pakai cucuk-cucuk dah. Pakai letak kat tas, esok letak kat tepi apa? Plug je dah boleh cas. Malah kita tahu kan teknologi. Kan? Jadi kita kata, bagi orang yang faham, kita sangat takut kepada teknologi ini. Kita bukan buta teknologi, tapi kita takut untuk nak menghadapinya sebab kita faham macam mana ia merosakkan badan kita ni. Kan? Okey. Cuba tengok ni. Sumber toksik ni sebenarnya 24 jam tak berhenti pun kita dapat. Contoh yang atas tu kita tengok ni. Daripada kecil keluar-keluar je. Saya tak tahulah kan. Saya tak pernah lalui. Tapi keluar-keluar je sebenarnya dah kena first dose. Betul tak? Dah dapat dah first dose. Lepas tu setiap berapa bulan dia ada jadual dia. Pertama 3 bulan, 4 bulan kan. Okey. So dah dapat dah. Lepas tu ni yang gambar ni. Pun sekarang ni Masya Allah kan macam-macam. Baru-baru ni kalau kita dengar saya dengar berita 2-3 hari lepas kan ada satu kajian oleh
Persatuan Perubatan US. Dia kata apa? Dia kata sekarang ni kan banyak disebabkan oleh kadar obesiti yang tinggi, yang sangat tinggi dialami oleh penduduk dunia ni. So banyak syarikat, banyak company yang berlumba-lumba nak keluarkan produk untuk kurus kan. Okey. Kejap-kejap tengok, kalau tengok kat Facebook tu kejap-kejap yang baru pula kan. Kenapa? Saya kata masa kajian tu dia kata apa? Bahayanya, saya tak ingat tajuk dia, tapi saya ada snap kot, nanti saya tengok, nanti saya cari. Bahayanya produk-produk yang untuk menguruskan badan ni. Sebab dia ada chemical yang sangat bahaya sebenarnya. Lepas tu kalau tengok sini, radiasi hari-hari. Okay. Admin minta tolong mute kan. Okay. Okay. Kalau radiasi kan, kalau dulu kita tidur, zaman dulu pasal kita pakai pelita gas, nak tidur kena padam. Sebab apa? Kita bakar rumah. Kan? Kena padam. So rumah kita gelap. Jadi kita tidur tu dalam keadaan sangat sihat. Semua bergelap. Betul tak Kak Ani? Yeah. Kan? Yeah. Kena tutup lampu. Lepas tu kita tak ada. Kita dulu pakai jam loceng. Sekali loceng tu berbunyi, bergegar rumah. Kan? Tapi sekarang ni apa? Sekarang ini teknologi telah mengambil alih. Okey, lampu. Kalau dulu jam loceng, sekarang dah pakai jam phone. Disebabkan nak dengar kepada alam tu, kita letak phone kat tepi telinga. Cuba tengok gambar ni, disebabkan radiasi, lepas tengok apa jadi kalau kita selalu letak kan. Okey. So dia terporak di sebelah. Dah boleh jadi macam tu. Tapi kita tak nampak kan. Cubalah kena radiasi jadi tengkorak. Semua orang tak berani. Betul tak? Tapi sebab kita tak nampak benda tu berlaku di dalam badan kita. Kita tanpa kita sedar. Jadi, tak apa kan. Ada setengah tu kalau yang satu phone. Kalau ada yang 3 phone, tiga duduk di tepi beratok kan. Lepas tu itu phone. Kena laju sikit ni. Itu phone. Lepas tu dia charge lagi apa. Semua tu punca kepada toksik yang menyebabkan kita jatuh sakit. Okey, yang ni dah selalu kan. So saya skip. Okey, bagaimana toksik masuk dalam badan kita? So kalau tengok kat sini, toksik masuk ni melalui 3 cara, iaitu paru-paru, kulit dan juga usus. Dia akan masuk melalui sini, dia pergi kat liver. Kalaulah liver ini sihat dan dia boleh tapis segala toksik yang masuk tu, okey, dan dia akan toksik tu akan keluar dengan kita panggil dengan lancarnya melalui 4 sistem ni. Cuba kita tengok, Allah cipta kita sangat hebat, masuk 3 keluar 4. Faham tak? Toksik masuk 3 cara, tapi Allah bagi jalan untuk keluar tu 4. Kalau kita faham, kan? Kenapa? Sebab nak bagi tahu kita toksik kena keluar. Kena keluar dengan banyaknya, sebab tu 4 jalan. Okey? So kalaulah kata liver kita ni berfungsi dengan baik dan jalan keluar itu pun tak ada jam, so dia tak akan berlaku deposit. So tapi kalau liver tu problem dan jalan keluar itu pun jam, akan berlakulah akses toksik tu, dia akan masuk kepada segala joint kita, dalam darah, dalam tisu kita, dalam bone marrow, dalam liver. Jadi kalaulah kata benda-benda ni berlaku, kan? So akan mula ada rashes, allergic, arthritis, semua jenis penyakit yang kita dapat lah. Okey? Alright. Okey, dan semua ini masuk itu dalam yang macam saya kata tadi lah, daripada environment, persekitaran kita, daripada lifestyle kita, stres kerja kita, semualah stres kehidupan semua sekarang ni. Lepas tu dengan diet yang tak seimbang, lepas tu lifestyle yang sangat teruk sekarang ni kan, pukul 1, pukul 2 pagi duduk kat kedai mamak lagi makan. So semua ni punca toksik masuk dalam badan kita. Okey. So sehinggalah boleh menyebabkan liver kita jadi macam ni. Okey.
So, proses pembentukan penyakit. Penyakit kita ni dia bukan terus-terus jadi ya, dia dibentuk sebenarnya. Okey, kalau tengok kat sini, yang yang putih itu adalah sel yang sihat, yang kuning itu adalah sel yang tak sihat lah. Okey. Di tengah-tengah tu toksik. Okey. Toksik ni masuk melalui cara yang tadi. So apa jadi kalau benda ni berlaku? So kita akan dapat penyakit yang macam gambar rajah ni akan mula terbentuk. Tapi adakah kita terus dapat dandan tu? Tak sebenarnya. So kalau kita tengok kat sini, kita dapat penyakit tu melalui 7 peringkat. Daripada 1 nak ke 7 tu mungkin nak ambil masa 20 tahun, 30 tahun. So yang ni memang selalu kita dah cerita. So saya hanya nak tunjuk, saya nak bagi tahu bahawa yang tadi penyakit itu kita bentuk. Okey, kita yang bentuk penyakit tu melalui inilah peringkat yang kita tak faham ni. Kita tak pernah nak ambil tahu ni. Okey? So kau tengok kat sini. Sekarang ambil tahu. Okey, so apa kaitan dengan carta ni? So kalau tadi kita kata ada 7 peringkat penyakit kan? So kalau kita relate dengan carta ini, mungkin pada yang pertama itu adalah peringkat 1 dan 2. Peringkat 1 dan 2. Tapi peringkat 1 dan 2 ni kita tak buat apa-apa. So dia akan masuk peringkat 2 dan 3. Pun masih tak buat apa-apa. Kita masih lagi pergi, kita buat secara alopati kan. Dia akan masuk peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan masuk peringkat yang ke-5 dan ke-6. Pada peringkat inilah penyakit baru dikesan. Tapi pada masa ini, katalah kita masih lagi, oh tak apa, pergi minta pandangan lepas satu pakar, lepas satu, kita tak buat apa-apa. Kita akan bergerak ke peringkat yang ke-7. Betul tak? Contoh macam saya dulu. Okay, saya pergi jumpa 1, pakar ini kata macam ni. Saya pergi jumpa 2, dia kata macam ni. Saya pergi jumpa 3, dia kata macam ni. Tapi disebabkan beruntungnya berkenalan dengan Chuang Ho ni awal, jadi daripada yang sini kita dah ambil pilihan untuk nak reverse back. Sebab tu kalau ikut kat Dr. Bernard Jensen ni, dia suruh reverse kalau kita nak sihat. So yang ni carta ni saya nak tunjuk di mana stage kita kalau di peringkat penyakit tu. Okey? So nanti kita boleh bincang dengan lebih detail. Okey. So ini jalan menuju sihat dan macam mana kita nak pantau penyakit kita melalui carta ni. Kita boleh pantau sebenarnya penyakit kita ni. Okey. Okey, dah tahu macam mana kita jatuh sakit. Penyelesaian dia macam mana? Okey, penyelesaian dia kalaulah kita kata sekarang ni kan, kalau kita tanya orang lah. Kalau kita tanya, Kalau kita tanya, macam mana nak jaga kesihatan? Pernah tak kita tanya kawan-kawan kita, macam mana nak jaga kesihatan? Apa jawapan yang kita akan dapat? Ubah gaya hidup. Macam mana nak ubah? Dia kata, kena senaman. Dia kata, kena jaga pemakanan. Kawal emosi. Tak baik hidup kena sihat. Tapi macam mana nak kawal emosi? Siapa yang kawal emosi tu? Kita faham tak siapa yang kawal emosi kita? Di mana yang kawal emosi kita tu? So kita kena faham benda tu, baru kita boleh ubah gaya hidup kita. Contoh dia kata kalau senaman. Kalaulah kata senaman atau bersukan itu satu untuk nak membentuk gaya hidup yang sihat. Saya rasa banyak je berita-berita yang ahli sukan ke apa ke yang tumbang di track semasa bersukan. Kan? Tapi benda ni tak salah, betul. Cuma dia kena faham satu persatu. Okey? Okay, tapi bagi kita orang Chuang Ho ni nak sihat, tadi kalau sakit toksik banyak, nutrisi kurang, nak sihat kena tambah toksik, kena kurang nutrisi, keluarkan nutrisi pula dah, kena tambah nutrisi, keluarkan toksik, kan dah terbalik kan. So itu cara kita untuk nak sihat. Okey. Okey, macam mana kita nak kembalikan kesihatan kita ni, fitrah badan kita ni? Okey, yang pertama sekali sebenarnya saya selalu bagi tahu, kita kena kenal setiap satu ciptaan Allah ini supaya kita tahu macam mana nak jaga dia. Betul tak? Kita kena kenal. Kalau kita tak kenal, kita akan anggap benda itu, dah itulah Allah cipta untuk kita,
Itulah dia sahaja. Tapi sebenarnya kalau kita kenal, kita akan pasti jaga dia dengan baik. Kenapa saya kata macam tu? Okey? Bagi yang dah kahwin, kan? Nak jaga isteri, dia mesti kenal isteri dia kan? Isteri suka makan apa, tak suka baju kalau apa, semua kan? Dia mesti dah kenal supaya dia boleh jaga dengan baik. Jadi kita punya badan pun kita kena kenal supaya kita boleh jaga dia dengan baik. Dan kita tak boleh lari. Kita perlu makan supaya berlaku proses yang fitrah itu. So kalau kita nak kekal sihat secara fitrah ni, nak kembali secara fitrah ni, apa dia? Kalau tadi nak sihat, ubah gaya hidup. Tapi sekarang kalau kita nak sihat, kita ubah juga gaya hidup kita. Tapi kita ubah cara mana? Ni, kita ubah cara ni. Kita ubah hari-hari kena pastikan buang air besar. Hari-hari kena pastikan. Lepas tu, buang air besar tu pula. Orang kata, okey hari-hari I pergi toilet. Kena tanya pula. Okey, kena tanya. Kalau Cik Naim kata, hari-hari pergi toilet. Dia kata, saya akan tanya pula satu soalan. Bila dia kata hari-hari pergi toilet, apa dia tanya? Berapa lama duduk kat dalam tu? Kan? Betul juga, berapa lama kat dalam tu? Ada setengah orang sampai, boleh habis satu sahabat. Kan? Jadi, tak keluar-keluar lagi. Sebab saya pernah alami benda tu baru-baru ni. Jadi saya rasa macam ya Allah tersiksanya kan. Lepas tu mesti kena ubah cara hidup kita. Kita kena pastikan kita pergi buang air kecil 5 hingga ke 6 kali sehari. Dan kena faham. Yang saya kata maksud faham tu bukan sekadar buang air besar, tapi kena faham dia punya, kita panggil apa, sifat-sifat dia. Macam mana yang keluar tu, macam mana warna, semua kita kena faham. Okay, bukan main, okay, aku buang. Tak. Sama juga buang air kecil. Kena faham. Okay, buang tu macam mana. Kan, berapa banyak. Sebab apa? Sebab apa? Kalaulah kata kita tak faham benda ni, kan, macam mana kita nak describe? Kalaupun kita kata, aku tak nak lah dia ni, apa makan ni, aku nak pergi jumpa doktor. Kan, pernah tak kita pergi jumpa doktor, duduk kat meja tepi, dia senyap je? Tak ada kan? Soalan pertama dia akan tanya kita apa? Sakit apa? Kan? Kalau kita tak faham diri kita, macam mana kita nak abang dekat doktor tu, kita sakit apa? Kan? Dan dia perlukan jawapan kita untuk dia nak describe. Untuk dia nak bagi ubat kat kita. Dia perlukan jawapan kita. Dia dapat jawapan kita tu, barulah dia boleh, nak CT scan ke, nak x-ray ke, baru dia boleh bantu kita. Tapi kalau kita tak faham, macam mana kita nak bagi tahu? Betul tak? Dia tanya, pakcik buang tak? Buang. Yang keluar tu macam mana pakcik? Keras ke lembut? Kan dia tanya. Kan kalau semua dia tanya. Tapi yang dia tak pernah tanya, kentut berapa kali? Tu dia tak pernah tanya. Kan? Kuat ke, slow ke, bau ke, dia tak pernah tanya. Kan? Itu dia tak pernah tanya. Tapi kita kena faham, okey? Alright. Kenapa saya kata macam tu? Kenapa kena faham? Sebab kita kena tahu, kita kena terima kenyataan ini bahawa usus kotor itu punca penyakit berbahaya. Kita sakit, kita macam Ustaz Izzat cerita minggu lepas kan? Daripada cerita Ustaz Izzat tu kita dah boleh agak. Sebab tu saya ada tanya, antara usus dengan otak kita nak jaga yang mana satu dulu? Kan? Lepas tu cousin saya jawab, kalau usus kotak, boleh kata apa? Otak tak jalan. Kan? Betul tak? Kalau kita tak boleh membuang, orang lalu tepi pun rasa nak marah kan? Sebab badan kita tak selesa. Itu pun punca penyakit lah tu. Okey. Yang ini saya pinjam daripada Ustaz Shah punya slide minggu lepas. Yang ada hadis tu yang kata kenapa. Apa yang Rasulullah kata. Dia kata tidak ada tempat yang lebih buruk daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengambil apa yang dapat menguatkan tulangnya. Jika ia adalah sesuatu yang perlu untuk diisi, maka 1/3 makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 untuk nafas. Kenapa? Kalaulah kata kita isi semua perut tu dengan makanan, macam mana nak bernafas? Macam mana dia nak buat kerja?
Kan? Kereta pun, kalau lah kata minyak hitam, terlebih minyak hitam semput dia. Kan? Jadi, sebab itulah kita kena faham keperluan jasad kita ni. Kita kena faham. Okey, dan Rasulullah pun dah memberi, sebelum dia wafat, dia meninggalkan satu pesanan yang sangat hebat untuk kita faham supaya kita dapat jaga amanah Allah ni. Dan ada ahli perubatan Arab kata apa? Perut itu rumah penyakit. Yes, sangat tepat. Perut itu rumah penyakit. Dan yang tadi tu, cara nak hidup sihat kena urus emosi. Macam mana nak urus emosi kalau perut tak sihat? Kan? Jadi yang tadi tu kes apa tu mental di kalangan kanak-kanak. Cuba kalau lah kata kita ni pergi kita bertanya budak-budak tu. Kan? Ada tak? Kenapa jadi macam tu? Mungkin sebab sekarang ni parents sangat sibuk. Bekerja sampai ke malam, pergi pagi. Kalau yang jauh tu 6:30 dah keluar dah. Balik rumah malam, tak sempat nak tengok anak. Tak sempat pun nak tanya anak makan apa, berak tak hari ni, tak sempat kan? Jadi, bila perut dia kotor, that's why dia tend to dapat masalah mental. Tapi kalau kita boleh uruskan benda ni dengan baik, insya-Allah penyakit semua dapat diuruskan. Insya-Allah. Okey? Okey. Okey, bila sebenarnya tengok kenapa sangat penting ni nak urus ni? Kenapa sangat penting? Saya tengok gambar rajah ni pun saya dah takut dah. Sebab apa tau? Kita nak urus ni, kita kena faham. Apa kerja ni? Apa kerja yang kecil ni? Apa kerja yang besar ni? Apa kerja spleen ni? Apa kerja perut? Kita kena faham satu persatu apa kerja dia. Okey, saya bagi contoh, kita kata usus. Kalau orang tak faham, bila kita tanya usus untuk apa? Dia mesti akan jawab satu saja. Untuk pergi toilet. Kan? Kalau dia tak faham, itu je lah. Kerja dia, satu je pergi toilet. Tapi kalau kita sentiasa mencari ilmu, kita akan faham. Apa kerja usus? Okey, kita akan cakap, okey, di usus perut akan proses apa saja yang kita makan. Lepas tu dia akan hantar pergi ke usus kecil untuk menyerap segala nutrisi, vitamin ke apa ke yang kita makan tu untuk dihantar kepada liver, untuk ditapis dan dihantar kepada badan kita untuk makanan sel-sel kita. Kan? Tapi cuba tengok urat-urat yang ada dekat usus ni. So inilah urat-urat yang salur-salur darah yang nak bawa segala nutrisi yang dapat daripada makanan baik yang kita makan tu untuk dibawa ke liver. Okey? Dan selebihnya dihantar ke usus besar. Usus besar ni pun berlaku lagi penyerapan. Dan lepas pada itu, barulah dihantar terus untuk dibuang sebagai najis. Okey, itu kerja usus kalau kita faham. Liver pun kalau kita faham apa kerja dia. Sangat hebat. Lebih daripada 500 tugas dia buat. Buah pinggang pun kalau kita faham. Apa kerja dia? Dia pun menapis darah dengan apa? Saya tak ingat. Berapa ratus liter ke satu hari. Kan? Dia pun tapis darah juga di samping dia menapis urin kita. So, setiap satu yang Allah cipta itu pasti ada tugas-tugas dia. So, kita kena faham apa tugas dia dan apa keperluan dia. Contoh usus, apa keperluan dia? Kalau kita faham apa yang dia nak, kita akan bagi apa yang dia nak je. Kita takkan bagi apa yang dia tak nak. Kan? So, kalaulah kata kita tak jaga yang ini, lagi sekali lah gambar ni keluar, kita akan dapat penyakit-penyakit yang dinyatakan dalam gambar rajah ni. Itu macam mana penyakit berlaku. Okey. Okey, kebanyakan penyakit macam saya sebut tadi bermula daripada sembelit. Itu punca utama penyakit kita, sembelit. Okey, saya rasa tak tahulah kot saya tak jumpa lagi kan. Adakah kawan yang jumpa? Ada tak orang yang jatuh sakit tapi dia tak sembelit? Cantik je dia keluar kan? Apa tu dia boleh describe lagi keluar tu macam mana kan? Bunyi macam mana, sangat best. Tapi dia sakit. Okey, mungkin ada ujian daripada Allah. Tapi
secara fitrahnya kalau kita betul-betul jaga sebagaimana saranan Rasulullah, pasti, okey, pasti kita terhindar daripada penyakit kalau kita jaga usus kita. Okey. Kita tengok bahayanya kalau sembelit ni ataupun usus, masalah usus ni. Kita tengok kat sini kanser pun, kanser usus, punca sembelit kronik. Okey, lepas tu kita kata tak membuang pun boleh bawa maut kan. Kanser perut pembunuh ketujuh tertinggi, kita tengok lagi kanser usus meningkat sekarang ni. Okey? Kanser usus meningkat. Lepas tu kita tengok lagi tak buang boleh maut yang tadilah Harian Metro. So sangat banyak kes-kes yang melibatkan usus ni. Cumanya sejauh mana kita faham pentingnya nak jaga usus tu. That's why kenapa saya cerita topik yang ini, sebab lanjutan Ustaz Syah cerita minggu lepas lactoberry untuk jaga usus. Lepas tu ini kita cerita lagi betapa pentingnya usus tu untuk kita nak reverse back, kita nak kembalikan kesihatan kita tu. Pentingnya nak kena jaga. Yang pertama sekali nak kena jaga. Okey? Cuba tengok ni, 70% racun dalam tubuh kita asal daripada usus. Yes, sangat betul. Kau tengok gambar-gambar ni kan, kita nampak ada setengah orang tak nak tengok, dia kata kotak. Ya apa lah tunjuk gambar-gambar dalam macam ni, kotak lah, nak makan pun tak lalu kan, dia kata kan. Tapi inilah hakikat yang kita kena tengok. Okey, kita kena ambil tahu benda ni. Okey? So video ni saya skip, mungkin saya tak tunjuk lah sebab selalu pun Kak Ina, yang ni kita akan share dalam WhatsApp ke dalam Telegram kita akan share. Dan selalu pun Kak Ina share kan? Okey. Yang ni pun saya skip lah sebab ini pun selalu mungkin kalau orang baru nanti saya akan share juga slide ni supaya dia boleh baca. Sebab ini kita cuma nak tunjuk apa tahu. Kalau usus bersih dia usus sihat macam ni, dia mesti merah-merah, nampak urat-urat pinkish-pinkish macam ni. Kan? Nah, ini adalah normal. Tapi kalaulah kata kita ni sakit kepala selalu letih kan. Maksudnya kita pembuangan tak lawas lah. Macam ni lah keadaan usus kita. Cuma kita rasa biasa sebab kita tak nampak. Cuba kita nampak. Kan? Cuba kita nampak. Adakah kita akan rasa biasa benda tu? Sebab itulah kita ni kena cari ilmu. Maksudnya benda-benda ni semua kita memang tak tahu nak buat kajian-kajian ni. Kita tak ada kepakaran tu. Tapi ramai orang di luar sana yang ada kepakaran untuk mengkaji benda ni. So kita hanya perlu cari tahu sahaja. Okey? Kita tengok ni kan? Ada cacing lagi. Kalau orang ada cacing ni mesti kencing manis. Tapi betul lah kalau obesiti tu cacing. Sebab saya kecil-kecil dulu banyak cacing. Kan? Ni saya cakap betul ni, kecil-kecil dululah. Kan? Banyak cacing. Kan? Tapi dulu mak kata cacing sebab tak pakai kasut. Kan? Jangan pakai kasut lagi cacing masuk dalam perut. Masa tu percayalah. Tak pakai kasut cacing masuk dalam perut. Tapi bila dah belajar kita tahu, oh bukan. Kan? Bagus berjalan atas tanah tak pakai kasut ni. Okey? So ini. So ini cuba tengok ni. Kan kita tengok ni. Yang normal. So kita tengok kat sini kan. Kat sini ni dia jadi ulcer. So kenapa saya tunjuk gambar mulut ni? Kalau ulcer di mulut ni kita nampak. Jadi 2-3 biji pun nak makan tak lalu dah. Kan? Sakitnya ya Allah. Rasa macam nak demam. Baru jadi ulcer di mulut. Yang ni kulat kat mulut. Kulat ni. Oh kulat. Oh. Macam kat dalam perut juga. Macam lah kan. Candidus. Bakteria candidus. Okey, salah. Sorry. Candidus. Nasib baik ada diamond dalam ni. Okey. Okey, ini jangkitan kulat. Tulislah kat sini pun. Okey. Okey, ini jangkitan kulat. So kalau kat luaran ni kita nampak, tapi kat dalam kita tak nampak. Sebenarnya apa yang berlaku di luar boleh berlaku di dalam badan kita. Okey? So cuba tengok ni, yang mana satu kita punya. Cuba teka. Balik tengok gambar ni kan.
Tapi kena buat. Tenung lah, tenung bumbung kan, ataupun yang ada pasangan tu tengoklah pasangan masing-masing, tanya you punya macam mana kan. Lepas tu fikir macam mana nak uruskan. Okey, ataupun nak biarkan saja. Okey, nak biarkan saja kenapa? Dengan alasan tak cukup bajet kan. Nak makan lactoberry Tak boleh 2 tak kotak. cukup bajet lah tengok plan Itulah dah, itulah nak kata nak makan lactoberry 2 kotak satu hari tak mampu. Sekarang ni dah tak ada alasan dah. Kan? Plan dah ada, semua dah ada, kayuh je. Okey, kalau betul-betul nak merawat, tolonglah diri sendiri, keluarlah. Kalau rasa nak lena, oh tak boleh, usus aku ni macam mana lah ni kan. Bangun bercerita kat orang. Kan? So, fikirkan yang mana satu kita punya. Okey? So, yang terakhir. Yang terakhir, kesihatan optimum mula dengan cara hidup yang betul, iaitu uruskan usus. Okey. Apa? Macam mana nak urus? Kita kena tahu untuk capai matlamat. Maksudnya, kita kena tahulah macam mana nak capai matlamat ni. Kalau kita nak capai matlamat usus yang sihat tu macam mana? Apa keperluan dia? That's why saya kata tadi kena faham supaya kita cintakan dia untuk kita jaga dia. Kalau kita tak faham, kita tak akan tahu macam mana nak jaga. Contoh, gastro-usus. Apa gastro-usus tu? Kan? Okey, sekarang ni dah tahu dah. Gastro-usus tu bermula daripada rongga mulut sampai ke rongga dubur. Okey. Itu gastro-usus. Apa yang ada kat dalam tu, liver, perut, pankreas semua tu, dia termasuklah dalam ni. Apa keperluan dia? Keperluan dia gastro-usus kita ni perlukan air yang cukup, enzim yang cukup, bakteria baik iaitu probiotik yang cukup, serat yang cukup iaitu sayur-sayuran ke semua. Dia perlu semua tu cukup. Bila kita bagi benda ni semua cukup, insya-Allah dia akan sihat. Okey. So itu keperluan dia. Kena hafal dan kena ingat supaya kita tahu nak bagi dia apa. Nak bagi dia makan apa. Okey. Tak bergerak pula lagi. Okey, apa bakteria baik? So yang ni pun saya lajukanlah. So saya ambil satu je point. Kita perlukan 100 trilion bakteria baik. Maksudnya kita ada 100 trilion bakteria baik ni yang duduk dalam badan kita. Maksudnya itulah keperluan kita. Kita perlukan banyak tu. So kurang-kurangnya daripada 100 trilion ni ada 85% tu mesti yang baik. Supaya dia dapat menguruskan badan kita. Sebab apa? Sebab sistem penghadaman kita ini mempengaruhi 80% daripada sistem imuniti badan kita. So sangat penting sebenarnya kita jaga kesihatan usus ini supaya usus sihat, satu badan kita pun sihat insya-Allah. Jadi kalau siapa-siapa yang tak nak jangkitan-jangkitan tu badan tak boleh handle, settlekan masalah ni. Okey, yang ni pun saya skip video ni. Saya skip. Okey, sebab ini video tadi pasal kebetulan bakteria baik. Okey. Dia back ke? Macam back. Tak. Dia kata bagaimana nak dapat semua keperluan ini, okey, dengan baik. Kita dah tahu dah. Inilah keperluan dia, tapi macam mana nak dapat yang baik. Okey. Okey, ini yang biasa kita boleh dapat lah. Okey. Contoh air. Berapa? Okey, kita perlukan air minuman kita tu mengikut berat badan kita lah. Kalau macam saya 3.5 liter satu hari. Kita ambil ratio apa? 25 kg bersamaan dengan 1 liter air. Okey. So, kalau sumber enzim ni mungkin kita boleh dapat daripada sayur-sayuran, buah-buahan. Okey, ini kita cerita selain daripada sumber-sumber lain yang kita boleh dapat. Kalau bakteria baik, kalau probiotik ni kalau zaman-zaman dulu ada ayak mut-mut, ada tapai, ada jeruk maman. Kalau orang ini semua ni sumber probiotik yang baik. Tapi macam mana kita nak tahu itu yang terbaik?
Berapa Sedangkan banyak yang makan? minggu lepas kita dah dengar Ustaz Syah present kan. Macam mana nak dapat yang terbaik. Jadi benda ni semua membantu tapi macam banyak mana kita nak makan. Dan apa yang berapa lama kita perlu peram ke benda ni untuk dapat yang baik tu. So kita tak tahu kan, kita minta haram je makan. Bila orang kata okey bagus. Memang bagus tapi kena tahu. Kena tahu had dia. Itu kena ada Okey? ilmu. Sebab tu kena ada ilmu, betul. Lepas tu kalau serat pula nak makan sayur. Kalau macam kita orang dewasa ni, kita perlukan 25 hingga 35 gram sehari serat. Maulah kan nak makan sayur 2 kilo sehari. Kan? Ataupun apple 20 ke 30 biji sehari. Kan? Ini kalau kita nak ambil daripada sumber-sumber lain. Kenapa saya kata banyak ni? Sebab banyak ni lah baru boleh dapat 25 gram sehari ni. Kan? Sebab apa dalam sepokok sayur ni mungkin tak semua serat, ada yang tak boleh, ada yang okey. Jadi sebab itu ratio yang kita kena makan. Okey. Tapi kalau kita orang Shuanghu ni taklah orang apa? Kita ada solusi yang baik. Kita ada solusi yang baik, okey, di mana kita ada teh untuk gantikan air mineral kita. Okey. Tengok. Okey, kita ada granula untuk gantikan keperluan enzim kita. Okey, kita ada lactoberry untuk probiotik baik kita dan kita ada fiber. Kan? So kalau kita boleh ambil semua ni, kita kata je satu shake satu hari dah cukup keperluan ni untuk nak jaga apa? Untuk nak jaga ni. Cuma kalau teh ni tetaplah kena ambil mengikut ratio keperluan air dia lah. 25 kg untuk 1 liter air. Okey, so kita boleh guna teh lagi baik daripada mineral water. Kan? So hari-hari bawa teh. So ini macam kita ada sumber yang sangat baik untuk kita dapat. Cumanya mungkin kekangannya adalah bajet. Jadi sekarang ni dengan 3 plan yang kita ada tu, okey, kita ada plan kopi 111, kita ada plan green tea, kita ada plan sekarang ni apa? Lactoberry. Pilih yang mana satu yang idaman kalbu yang nak buat. Kan? Maksudnya pilih yang mana kita rasa selesa untuk kita buat. Maksudnya selesa tu macam mana? Okey, kalau you punya circle tu adalah orang yang peminum kopi, you buatlah kopi betul-betul. Kan? Kalau you punya circle tu adalah yang suka lah berus gigi kan, buat gigi. Kan? Tapi kalau yang nak lagi multi-purpose-nya adalah lactoberry. Sebab apa? Setiap orang dalam rumah tu daripada baby sampailah kepada orang tua perlukan lactoberry. Kalau ubat gigi, tak juga. Kalau baby dia tak gosok gigi. Kan? Tapi sebab kalau orang ini untuk bagi yang tak ada bajet RM70. Betul. Mulalah dengan RM14. Maksudnya boleh pilih yang mana kita nak lah. Okey. So, dah tak ada isu dah untuk bajet. Okey. Dan satu lagi, kita boleh tambah juga protein untuk keperluan sel-sel dalam badan kita ni. Alright. So, kat sini mesti set perut lah kan. So, masuk-masuk je. Shake. Okey, terus minum. Shake pula dengan teh lucun. So, tak payahlah nak pergi. Kalau sayur tu, tak boleh beli-beli terus makan macam tu. Tak boleh, kena masak dulu. Kan? Kalau buah apple pun balik kena basuh, kena kopek dulu baru boleh makan. Tapi kalau set perut ni, buka je plastik, tuang dalam bekas, shake, terus minum. Okey, settle. Senang. Mudah, senang dan selamat. Okey. So, kalau inilah yang saya selalu buat macam ni. Pergi mana pun, saya akan bawa lah botol lembu saya tu dengan set ni. Okey. Mana-mana pergi mesti bawa. Sebab kalau tak sempat makan pun, ini pun dah cukup dah. Okey. Ataupun kalau saya dulu, zaman-zaman dulu makan 5 kotak sehari, macam ni lah saya buat. Sekotak ni dalam satu bekas macam ni, saya minum. Tapi lah ni mungkin dah okey sikit kot. 15 pun dah rasa macam apa?
Sedap dah Pak. Dah rasa sedap dah macam baru ni. Apa tu? Rasa macam ya Allah kenapalah bloatednya perut ni. Tak tahu nak buat macam mana. Lepas tu lah sekali memang Itulah. memang lektor lah 15 kan. Lektor 15 itu pun dia merodak dalam perut tu. Tapi dia tak keluar lagi. Dia merodak, dia pusing. Dia kata bila lah nak keluar ni kan. Tapi bila dia keluar tu memang Lega. sangat lega. Kan. Bila orang tanya, jom pergi healing. Aku healing kat tempat tu best. Kan. Okay. Alright. So, inilah solusi kita untuk kesihatan Gastro-usus. kita. Okay. So, macam tadi kita nak dapat macam mana nak dapat apa tu? Nak tengok apa tu pembuangan kita tu macam mana. Ni dia punya carta dia. Kan kita nak kekal sihat ni kena buang kan. Ini carta dia. Kena tengok ni yang mana satu kita punya. Kena selalu cari. Saya dulu tak kenal ni. Carta Bristol chart ni saya tak kenal. Tapi bila dalam Shuangho dah mula kenal Bristol chart kan. Dulu tak kenal, nak sebut pun tak pandai. Okey. Sebab tu pentingnya ilmu tu. Okey. Jadi langkah satu kita jaga macam mana nak sihat ni kan. Langkah satu kita jaga gastro usus ni untuk kita kekal sihat. Langkah dua, bila gastro usus kita terjaga, secara automatik liver kita pun akan terjaga. Bila liver kita terjaga, usus kita terjaga, secara automatik brain kita pun terjaga dan satu badan kita terjaga. Dan kita dapat sihat secara fitrahnya. Okey? Nampak tak? Inilah saya kata bila kita kenal, kita tahu apa fungsi hati kita. Kita tahu apa fungsi hati kita ni. Okey, mengendalikan lebih 500 fungsi kimia badan, menapis lebih 1 liter darah setiap minit. Dia buat kerja yang sangat penting. Hati adalah organ yang buat kerja yang paling penting dalam badan kita. Tapi, dia adalah organ yang selalu kita lupa. Okey, kita selalu lupa dia. Bila tanya nak sihat jaga apa? Jantung. Okey. Tapi sebenarnya, liver. Okey, nak jaga liver, kena jaga usus. Okey, itu sifir dia. So bayangkan tengok kalau liver ni rosak kan. Kalau liver rosak, kita kata kalau liver ni rosak bermaksud usus kita dah mula problem. Okey? Contoh kita ada kolesterol yang tinggi. Kolesterol itu menunjukkan hati kita dah mula berlemak dan mula nak stage 1 tadi itulah. Nak ke stage yang keseterusnya. Daripada stage itu, dia nak ke stage yang lain tu, dia start dengan kolesterol dulu. Jadi, macam mana nak jaga tu? Kena jaga usus. Okey? Okey, yang ni saya ulang balik lah. Langkah pertama tu macam biasa. Kenapa saya ulang-ulangkan? Kan? Kenapa saya ulang-ulangkan langkah ni? Kenapa saya ulang-ulangkan? Sebab saya nak semua orang ingat. Semua orang ingat bila keluar je daripada kelas ni, daripada meeting malam ni, dia kena ingat nak kekal sihat, nak kembali sihat. Pertama sekali dia kena buang air besar hari-hari, kena buang air kecil 5 ke 6 kali sehari, kena kentut 14 kali sehari. Sebenarnya kalau kita cerita buang air besar, buang air kecil, orang tak rasa apa. Tapi bila kita cerita kena kentut 14 kali sehari, orang akan gelak tau. Kan? Orang yang tak pernah dengar dia akan gelak tau. Kentut. Jadi sebenarnya ini ilmu yang kita dapat yang mungkin orang di luar sana tak tahu. Jadi siapa yang nak kena sampaikan? Kita lah yang kena sampaikan. So macam mana nak dapat yang 1, 2, 3 ni? Kena cukupkan bakteria baik, cukupkan serat, cukupkan enzim, cukupkan air. So itulah tadi kenapa diulang-ulangkan supaya kita ingat, kita faham. Okey? Kita faham. Betul-betul faham. Okey? Sebab kalaulah kata dengan kita jaga apa nama ni
langkah 1, 2, 3 ni, kita betul-betul ambil tahu, kita betul-betul orang kata apa? Pastikan kita cukup. Kita betul-betul berusaha untuk kembali secara fitrahnya. Daripada liver yang macam tu dia boleh kembali sihat. So bila sihatnya liver, sihatnya usus, insya-Allah kita pun sihat. Okay, insya-Allah. Okay, ada isu mesti ada penyelesaian. Ini Kak Ina selalu sebut, ada isu mesti ada penyelesaian. Okay, ada isu mesti ada jalannya. Cuma bersedia ataupun tidak aja kita ni. Okay? Bersedia atau tidak jika anda diuji dengan masalah kesihatan. Ya. Sebab apa? Sebab kita ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Okay? So jagalah. Jagalah. Okay? Sungguhnya dalam diri anak Adam itu ada sekatu daging. Baik daging itu maka baiklah seluruh anggota tubuh. Jika ia rosak maka rosaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah ia adalah hati. Maksudnya kalau kita tengok daripada mula tadi pasal perut, yang ini pasal liver. Bermaksud sangat-sangat penting untuk jaga dua-dua ni untuk kita sihat. Okey, nampak ulang lagi. Okey, saya lajukan supaya cepat. Okey. Okey, 5 key to get health. Macam mana nak dapat sihat? Good diet. Maksudnya apa kita kena dapatkan benda-benda yang natural untuk manusia ni. Kita kena guna semua yang natural. Air yang berkualiti. Lepas tu cara hidup, cara lifestyle kita pun kita kena orang kata apa? Kita kena ubahlah cara hidup kita tu. Positive mindset macam mana Ustaz Izzat cerita tadi. Lepas tu kena minimizekan apa tu? Pendedahan kepada chemical. Okay. So sebab apa tau? Sebab 60% daripada generative disease ni develop as a result of making the wrong choice. Maksudnya 60% daripada penyakit degeneratif ni, penyakit yang kita cipta ini dibangunkan oleh salah kita membuat pilihan. Salah kita membuat pilihan. So dah tahu hari ni, pilihlah yang betul-betul boleh menjaga kesihatan kita. Okey. So apabila keperluan badan dicukupkan, yang perlu buang kita keluarkan mengikut fitrahnya, insya-Allah pasti kita akan kembali sihat. Okey. Itu saja slide saya. Tapi sebelum last saya nak saya nak share kenapa sebenarnya kita bila sebut pasal kesihatan diri, kita rasa macam, ya Allah mahalnya. Kita nak berbelanja untuk kesihatan. Sebab apa? Sebab apabila satu benda tu kita dapat secara percuma, kita takkan hargai. Okey? Contoh saya bagi kereta. Kita nak dapat kereta tu kita beli. Kita nak beli tu kita kena kerja kuat. Sebab itulah kita ambil tahu setiap inci kereta tu. Okay, kita ambil tahu kena pakai minyak hitam apa, kita ambil tahu tayar, semualah kita ambil tahu. Supaya bila dia rosak, kita tahu macam mana nak repair. Kenapa kita ambil tahu sampai macam tu? Sebab kita bayar nak dapat dia. Sama juga rumah. Okay? Kalau rumah tu bocor, kita repair sikit. Last sekali teruk sangat, kita renovate. Sanggup berbelanja, sanggup berhutang untuk renovate rumah. Kenapa? Sebab untuk keselesaan. Dan kita pun bayar nak dapat rumah tu. Tapi batang tubuh kita ni, kenapa kita tak sanggup nak berbelanja? Sebab kita dapat percuma. Allah bagi kat kita percuma je. Sebab tu kita tak sanggup nak berbelanja. Kan? Sebab itulah kalau kita satu benda tu, betul, kalau satu benda tu kita dapat dengan percuma, kita pasti tak akan hargai. Okey? So ingat benda tu. Okey? Jadi ingatlah badan kita ni kita nak guna lama. Jadi servislah dia macam mana kita servis kereta, servis rumah, servis semualah. Kena servis. Kalau kita sanggup berhutang untuk overhaul kereta 7-8 ribu, kenapa tak sanggup berhutang untuk overhaul badan? Untuk overhaul badan kita.
Sebab kereta kita nak naik tapi kita lupa. Badan nak kita pun bawa. kereta tu kalau badan kita tak sihat, siapa nak bawa? Kan? Dia kena sama. sedia- Dia sama juga konsep dia macam usus dengan otak tadi. Kan? Kalau usus tak sihat, otak tak betul. Kan? Jadi sama juga kalau kereta lawa kita habis berpuluh ribu renovate overhaul kereta, kan? Tapi lepas je beli kereta daripada bengkel, kita kena stroke. Apa guna? Lebih baik kita overhaul badan kita. Tak apa. reject, overhaul kereta. Kereta rosak, kita beli lain kalau kita sihat. Kan? Beli hak baru. Macam tu. So, itu saja perkongsian saya. Apa yang baik datang daripada Allah. Yang tak baik itu daripada kelemahan saya sendiri. So, saya minta maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa yang terguris. So, sekian saya punya perkongsian hari ini. Semoga bermanfaatlah untuk semua. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi ada penambahan? Tak ada lah sebab dah lewat kan. Okey, dah lewat sekarang dah pukul 11 lebih. Sebelum tu Ibu terima kasih kepada VM Ustaz Izzat dan senior VM Nuraini. Kalau maknanya GD tak ada penambahan apa-apa ya? Tak ada. Okey, baik. Soalan-soalan semua dah jawab. Okey, baik. Okey, Cuma dengan kalau itu nak ambil gambar boleh buka kamera yang buka kamera semuanya. Ke ada yang tidur ni? Ibu tak dengar suara. Siapa yang nak buka kamera boleh lah. Okey. Lagi siapa? Kak VM Abdullah Deman Yuli. Deman Yuli mana ya? Abang Idrus. Abang Idrus mana? Abang Idrus janji Abang Idrus nak buka ada. kan? Abang Idrus ada. Janji nak buka Ke kamera. tidak? Buka kamera semua. Naim. Boleh ke kalau next meeting kita nak dengar amanat daripada apa? Upline kita. Upline kita ni. Ya Allah, lamanya tak jumpa, lamanya Mana tak ada bukalah gambar sikit Abang Idrus. InsyaAllah. InsyaAllah. Gambar tak boleh lah. Okey, tak apa. Lama tak jumpa Cik Idrus. Lama tak jumpa. Ya Allah. Okey, Abdullah nak ambil gambar ni Abdullah. Dia muka tak nampak tu. Mana Deman Yuli mana? Ya, tak nampak Nizam dia. mana Nizam? Dah keluar dah? Ngantuk ni dia orang ni. Dengar dulu. Ada lagi? Tak nak buka. Mana Deman Yuli? Minggu Aku tak nampak dia. Dah gelap dalam pagi ni. Okeylah, dah makin ke satu. Kak Ina ambil gambar sekarang Okey. 1, 2, 3. Okey, dah siap. Nah, ni yang page tu? Satu page je. Oh, okey. Sebab 20 lebih. Kalau Alright.